Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, sebelum ini kita mendengar satu isu hangat yang menjadi cerita panas ramai orang di kalangan pemerhati-pemerhati politik dan peminat-peminat politik. Tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan titah addendum. Ini pasti mengejutkan Najib Razak sendiri. Namun ada satu lagi yang pasti mengejutkan keluarga Najib Razak. Sebelum ini kita mengetahui istri kepada bekas Perdana Menteri Rosmah Mansor yang terlibat dengan kes rasuah, yaitu kes rasuah projek tenaga solar. Ini adalah keputusan terkini. Mungkin kita boleh kata satu kejutan buruk untuk keluarga Najib Razak. Namun kita berharap semuanya akan dipermudahkanlah. Kalau tak bersalah, harap-harap tidak bersalah, tidak dijatuhkan hukuman. Saudara-saudara, di dalam perkongsian daripada FMT, kes rasuah projek tenaga solar, rayuan Rosmah didengar Oktober. Mahkamah Rayuan terlebih dahulu akan mendengar permohonannya agar Hakim Perbicaraan Zaini Mazlan menarik diri. Rosmah Mansor meminta Hakim Zaini Mazlan menarik diri daripada mendengar kesnya selepas dokumen didakwa draft penghakimannya diterbitkan oleh penulis blog Raja Petra Kamarudin. Mahkamah Rayuan menjadualkan 2 tarik pada Oktober untuk mendengar rayuan Rosmah Mansor berhubung sabitan dan hukuman terhadapnya dalam kes rasuah projek tenaga solar sekolah luar bandar Sarawak bernilai 1.25 bilion ringgit Malaysia. Peguam Akberdin Abdul Kadir berkata, Timbalan Pendaftar Mahkamah Nur Firdaus Rosli menetapkan tarikh 23 dan 24 Oktober pada pengurusan kes. Peguam itu berkata, Hakim akan terlebih dahulu mendengar rayuan Rosmah agar Hakim Perbicaraan Zaini Mazlan menarik diri daripada mendengar kes itu didakwa atas alasan pihak ketiga tertentu telah menyediakan draft penghakiman baginya. Rayuan substantif akan didengar jika penarikan diri Hakim itu tidak dibenarkan, katanya kepada FMT. Pada 7 Julai tahun lepas, panel 3 hakim yang dipengerusikan, Hakim Aziza Nawawi menangguhkan rayuan, sementara menunggu keputusan rayuan lain di hadapan Mahkamah Persekutuan yang mencabar pelantikan Gopal Sriram sebagai pendakwa ad hoc dalam kes itu. Pelapor itu, saudara-saudara, di dalam perkongsian ini juga berkata, Rosmah telah berusaha mendesak Zaini menarik diri selepas dokumen didakwa draft penghakimannya diterbitkan oleh Raja Petra. Isteri bekas PM Najib Razak mendakwa draft penghakiman itu bukan disediakan oleh Zaini, sebaliknya oleh pihak ketiga. Rosmah mendakwa Zaini tidak sepatutnya mendengar kes itu kerana dia telah hilang keyakinan terhadap hakim. Pada hari yang sama, Zaini mensabitkan Rosmah atas kesalahan meminta RM187.5 juta daripada bekas pengarah urusan Jepak Holdings Sendirian Berhad Saidi Abang Samsudin menerusi bekas pembantunya Rizal Mansor. Dia juga disabitkan bersalah menerima rasuah 5 juta daripada Saidi juga melalui Rizal di Seri Perdana Putrajaya pada 20 Disember 2016 dan satu lagi tuduhan menerima 1.5 juta daripada Saidi di Jalan Langgap Duta pada 7 September 2017. Zaini menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun bagi setiap tuduhan, memerintahkannya berjalan serentak. Beliau juga memerintahkan Rosmah membayar denda 970 juta. Jika gagal membayar denda, Rosmah diperintah menjalani tambahan 10 tahun lagi penjara selepas selesai hukuman awal. Ini pasti satu lagi berita yang tergembar, khususnya untuk keluarga Najib dan penyokong Najib. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.
Halo semua, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Sebelum ini kita sudah pernah mendengar pengumuman daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkaitan dengan rasuah. Baru-baru ini saja ucapan Perdana Menteri di dalam rasanya persidangan ataupun mesyuarat bersama PKR. Akhirnya Anwar Ibrahim juga ada menimbulkan di dalam ucapannya menyentuh berkenaan dengan rasuah. Kita dapat melihat Anwar Ibrahim mahu melawan rasuah. Bahkan yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim, Baginda juga sudah bertita berkaitan dengan rasuah. Di mana kita dapat lihat pemimpin-pemimpin di dalam negara Malaysia ini mahu rasuah ini dibendung, mahu ditangani dan tidak menjadi satu ikutan pada generasi akan datang. Nah, pada akhirnya satu lagi kejutan. 8 kontraktor didakwa tipu bida projek kerajaan RM 473 juta. Semua syarikat dituduh berpakat dan membuat koordinasi penyertaan tender di keluar JKR dan JPS. 8 kontraktor didakwa terlibat tipuan bida berkait projek pembinaan jalan dan tebatan banjir bernilai RM 473 5 tahun lalu, 73 juta. Pengurusi MyCC Suruhanjaya Persaingan Malaysia, Hishamuddin Yunus berkata, syarikat berkenaan terbabit dalam 2 tender dikeluarkan JKR dan 1 tender Jabatan Pengairan dan Saliran. 6 perusahaan itu, Duta Mesra Bina Sdn Bhd IDX, Multi Resource Sdn Bhd, Mangkubumi Sdn Bhd, Menang Idaman Sdn Bhd, Meranti Budiman Sdn Bhd, dan Pintas Utama Sdn Bhd telah berpakat dalam semua 3 tender tersebut. Manakala NYL Corporation Sdn Bhd terlibat dalam kedua-dua tender JKR dan Kiara Kilat Sdn Bhd hanya terlibat dalam salah satu dari 2 tender JKR, katanya dalam satu kenyataan. Katanya, perusahaan berkenaan telah berpakat melakukan aktiviti tipuan bida melalui perkongsian maklumat serta koordinasi dalam penyertaan tender tersebut. Beliau berkata, keputusan cadangan telah dikeluarkan kepada 8 kontraktor berkenaan pada 16 April atas pelanggaran Seksyen 4 Akta Persaingan 2010 dan telah disampaikan kepada pihak terlibat. Dalam pada itu, menerusi perkongsian di dalam artikel ini, seperti yang diperuntukkan dalam akta, perusahaan-perusahaan ini juga telah dimaklumkan mengenai penalti keuangan yang dicadangkan. Beliau berkata, MyCC akan mengeluarkan keputusan akhir selepas mempertimbangkan representasi perusahaan bersama-sama bukti diperolehi hasil penyiasatan. Mungkin kita boleh buat satu kesimpulan, mana-mana rasuah jerung besar perlu ditangkap. Tangkapannya mengejutkan jerung besar. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.